أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. Muka surat 60 kita jauhi baris ayat ke 1, 2, 3, 4, 5 daripada atas ke bawah. Kata ad-darani sambungan sampai melepas lagi, iaitulah berkaitan keburukan makan banyak. Keburukan makan banyak ada 10 perkara. Sambungan satu lagi, kata ad-darani, nama penuh dianya ialah Abu Sulaiman Abdul Rahman bin Ahmad. Itu nama penuh bagi ad-darani. Ad-darani tergelar dia. Kata ad-darani namanya Abu Sulaiman Abdul Rahman bin Ahmad. Dia kata terlebih manis baraya ada ibadat. Ini tengok orang ahli ibadat, dia kecek kemanisan ibadat. Orang ahli ibadat, dia cakap dalam bab kemanisan ibadat. Dia berkongsi rahsia manisnya ibadat. Apabila lekat perut aku dengan belakang aku. Lekat perut maksudnya kempes perut. Perut ni bila makan sikit dia jadi kempes, jadi nipis dah. Itu kinayah daripada sedikitnya makan ad-darani. Kesan daripada sedikitnya makan, maka perut tu jadi kepah je. Jadi supos keping gitu je. Hasil daripada tu lah dia dapat lazat kemanisan dalam ibadat. Inilah rahsia nak dapat kemanisan ibadat. Bermula daripada menjaga makan. Halal tu sama telah dah. Sebab itulah orang yang nak jaga ibadat, yang mula lagi dah dia jaga makannya. Haram tu dia tolak jauh dah, tak masuk dekat dah haramnya. Ni kecek tak halal, halal ada suka dia lagi. Maka orang yang tak jaga makan ni, dia tak jaga juga ibadat. Orang yang tak jaga makan, maka dia tak jaga juga ibadat. Bukan tak buat ibadat dia buat, tapi tahap menjaga ibadat tu tak ada. Berarti dia tak kisah dengan ibadat. Orang tak kisah dengan makan, dia tak kisah juga dengan ibadat. Dan keenam daripada 10 perkara, kesan buruk daripada banyak makan minum, bahawasanya padanya pada banyak makan kebinasaan. Ada bahaya-bahaya yang banyak bila kita gemar makan banyak. Takut jatuh di dalam syubhat dan haram. Dibimbangi lama-kelamaan, bila tak ada kawalan, maka terjatuh dalam syubhat. Bila terlibat dengan syubhat, dia akan pergi pula lebih tahap bahaya lagi, jatuh dalam perkara yang haram. Terlibat dengan duit haram, duit syubhat. Duit ni kalau haram, beli makanan jadi haram.
Duit haram, beli beras cak naga ke cak bunga sindik ke, jadi haram juga. Beras tu halal, tapi dah beli dengan duit haram, jadi haram juga beras tersebut. Nasi belauk sekelosok halal, tapi oleh kerana beli dengan duit haram, maka nasi belauk tu jadi haram juga. Itu bahayanya. Bila banyak makan minum, ditimbangi jatuh dalam syubhah dan haram. Bila mari sifat pomok, sifat tak cukup dengan sedikit dan tak puas dengan yang banyak, akhirnya capai yang syubhah. Lama-lama gelecok pula dalam yang haram. Maka terjatuh dalam dosa-dosa pula. Kerana bahawasanya halal itu tiada mendatangkan dia melainkan sedikit makanan jua. Kalau kita nak halal, tak perlu banyak. Sungguhnya telah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya halal tiada didatangkan melainkan qadar makan. Qadar kita bukan sekadar malaikat qadar makan, jadi sekadar mengenyah dan haram mendatang akan dikau bertimbunan, artinya banyak-banyak. Kalau nak timbun harta banyak-banyak, kemungkinan terjebak dengan yang haram pula. Ala pada syubhat pada haram pada. Apa yang jadi gitu tu? Kerana nafsu nak banyak. Sebab tu sifat basyariah manusia ni, basyariah manusia termasuklah Rasulullah pun ada sifat basyariah juga. Sifat kemanusiaan. Sifat manusia ni apa? Basyariah. Sifat kemanusiaan, nak kepada makan, nak kepada minum, rumah tangga dan tidur. Dan sifat ni ada pada para nabi. Maka begitulah kita umat manusia yang biasa tetap ada sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Nak kepada makan, nak kepada minum, nak kepada kahwin, nak kepada tidur. Sebab tu kita nak hapus nafsu tak boleh sama sekali. Hanya kita bertanggungjawab mengurus nafsu, mengelolakan nafsu. Kita perlu kepada nafsu. Tapi tanggungjawab kita iaitulah menguruskan nafsu. Jangan kita menghapus nafsu sama sekali. Kita tak kuasa nak hapus nafsu. Hanya kita mestilah mengurus nafsu. Maka pastikan yang halal. Dan halal mesti pula ada sukat. Kerana Tuhan sendiri buat garisan dah. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Tuhan tidak suruh kita semaya sama. Dia tidak suruh kita buat ibadat sama tanpa makan dan minum. Dia suruh juga kita makan dan minum. Tapi ujung tidak sebut pula wala tusrifu. Makanlah, nak makan ke? Minumlah. Wala tusrifu, dan jangan melampau dah. Makanlah. Jangan melampau batas. Macam mana melampau batas? Makan haram itu melampaui batas. Makan halal kenyang telajak itu melampaui batas. Sebab tu kita, bila lah kita makan benda haram, artinya kita telah melampaui sifat kebasyariah. Berarti kita telah pergi kepada sifat hayawaniyah. Bila kita makan benda haram, bila kita terlibat dengan duit haram, berarti kita telah terkeluar daripada sifat basyariah pergi kepada sifat hayawaniyah. Itulah sifat kebinatangan. Sifat binatang dia tak boleh halal dan haram. Binatang dia tak kira hak siapa, tak kira hak siapa dia. Itu sifat kebinatangan. Binatang dia tidak ada batasan bagi dia. Maka manusia yang berakal dan bernafsu, yang diikat dengan syariat Allah. Bila kita mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
berarti kita telah menambah diri kita dengan peraturan-peraturan Allah dan peraturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berikat dengan Allah dan Rasul, maka ada batasnya selalu dah. Ya haram mesti jauhi, ya halal boleh, tapi ada sukatan lagi. Sekiranya kita melampaui batasnya Allah, maka telah kita masuk dalam sifat hayawaniah, sifat kebenatannya. Binatang dia tak peduli dosa dan pahala. Dijaga. Itu jaga sukatan kita tu. Habis itu. Ketujuhnya bahawasanya adalah pada banyak makan lagi membimbangkan hati. Membimbang bahasa kita tak mempenak hati. Dia nak duk mikir nak makan gapo pula sedap. Nak makan kedai mana pula sedap. Mana tempat sedap, cuba wayak aku nak pergi. Dan tubuh dengan menghasilkan dia, lagi pula memenakkan tubuh untuk mendapatkan makanan-makanan yang kita nak tu. Gapo dia penaknya pertama, menghasil mana pertama-tama sekali bila nak makan banyak, kena pergi pasar, kena belanja sakan, dia milih barang nak makan banyak pula, sejak lebih kadang-kadang. Kemudian disediakan dia keduanya. Bila awak klik pasar, klik rumah, kena siap pula, kena lepas tu kena masak nak pula. Masak pula sejak lebih pula. Sudah masak gapo kena makan. Kemudian memakanlah dia. Sudah masak makan pula. Makan pula kadang-kadang sejak, kadang-kadang sekian lebih. Berapa jam dah tu? Sejak lebih ke pasar beli, sejak lebih siap campur dengan masak, sejak lebih pula ngadap makan. Kemudian dengan menselesaikan dia, kemudian sudah makan kena simpan pula. Simpan, batu basuh, rokok, oi banyak ni. Air pun banyak, sabun pun banyak. Banyak kali dah banyak. Dah nak makan besar ni, nak makan banyak. Keempat kalinya kemudian dengan sejahtera daripadanya. Kelimanya apa dah? Dan melepaskan daripadanya keempat kalinya. Kemudian dengan sejahtera daripadanya. Kelimanya dengan nyata daripadanya. Kebinasaan pada tubuh daripada penyakit dan hilal. Kadang-kadang menumbuh macam-macam penyakit dan pula tersebut daripada makan banyak. Itu kata Imam Ghazali. Engkau dah kecek jalan ibadat ni. Jalan ibadat ni lah dia. Maka kena berhati-hati. Dia ni kalau kita tengok kedai makan tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Setiap penjuru buah kekok kampung-kampung banyak kedai makan tumbuh. Restoran lah, kedai makan buka pukul 3 petang, tutup dekat pukul 1 pagi. Kadang-kadang pukul 2 pagi baru tutup. Walaupun masa tu masih ada lagi orang makan, tempat-tempat tu kat kamar. Tu kedai makan macam orang Thailand lah, pandang masak. Ada moni pandang masak, sedap masak. Ada banyak buka kedai. Cok-cok kampung pun ada belakang. Api biru, api hijau, api kuning memang ada belakang. Lonak. Dan dia kata kat sekitar besar tu kena besar pula. Sebab penyakit ni berpunca daripada perut. Al-Ma'idah tu baitul dah. Perut ni rumah penyakit. Maknanya punca penyakit daripada perut jugalah. Baiklah makan mana pukul 12 ada makan lagi kedap, kena makan kedap. Makan pula. Nak mereka order saja pun makan mana nama dah. Makan nak habis pula. Lepas tu sudah makan tak bakal buah pula. Berapa jam lebih dah situ. Atau bilik-bilik tidur. Besar. Jadi mudah cepat menimbulkan penyakit. Itu betul lah dengan hak ria berlaku di hospital, dengan Nabi kata, dengan syariat sebut betul, tapi tak jauh. Itu baiklah. Atau orang nak jaga ibadat, dia tak sibuk berlaku benda-benda gitu. Dia tak sibuk.
Sebab tu kedai malam dia kena ada kawal, kena ada akta juga. Nah, siapa orang pun nak tidur juga malam-malam. Dan sebenarnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'atu, Nabi kata aslu kulli da'il al-bardu, yani at-tahmatu, wa aslu kulli dawa'i al-azmatu, yani al-himyah. Ibu tiap-tiap penyakit, punca tiap-tiap penyakit ni bardah, yakni gemuk tubuh. Kita panggil apa ni? Obesiti dah. Obesiti. Penyakit yang banyak melanda umat Malaysia ni, obesiti. Gemuk berlebihan, bukan? Luar daripada Malaysia pun ini satu penyakit yang serius. Gemuk berlebihan. Itu punca daripada situ. Gemuk ni daripada makan banyak, makan semua, makan cakali. Dan asal tiap-tiap ubat itu, malah mana kita nak kawal daripada gemuk? Al-azimah, yakni pantang. Apa makna pantang? Jangan banyak makan. Dia tak lagi kita makan semua, dia nasihatnya jangan banyak makan. Sebab itulah ulama dari sudut ibadat pun dia alim, dari sudut kesihatan pun dia doktor juga. Dan dari segi ibadat dia alim, ulama, dari segi kesihatan dia doktor juga. Dia tahu juga punca-punca penyakit ni mari daripada gemuk. Gemuk ni mari daripada makan banyak. Makan gudang, makan kuksi, panggil makan kuksi. Patah jumpa rangguh belakang. Apa tu mula gemuk meter. Dan gemuk meter ibadat pun payah. Mudah letih, mudah cekak. Apa mudah tak cekak? Letih lah dia. Berat ni tengok. Bila berat mari penyakit mana lalu tak. Orang-orang kita panggil apa? Diet. Diet lah. Diet. Baik. Ini betul dah. Ada model diet tu kan apa? Cuma kadang-kadang manusia dah hari ni tidak semualah. Diet tu bukan kerana ibadat nak lari daripada nyakit. Apa tu kan? Nak bicara betul tubuh badan. Umur 70 nak nampak umur 17. Dekat letih lah kau dah. Waktu 71 nak pergi balik kerja nak umur 17 tu kat letih. Silap makan jadi kering. Baiklah. Dan daripada Malik kata Malik bin Dinar pula. Malik bin Dinar, bukan Imam Malik tak. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah ia Malik. Ini tengok orang ahli sufi sendiri. Malik bin Dinar dia berkata, hei segala Jumaat, hei puak-puak aku, sesungguhnya telah pergi datangku kepada jamban hingga malu aku daripada Allah. Ini kesal daripada bila banyak makan, acak kali berak, acak kali kecil. Bila banyak berak, banyak kecil, kena acak pergi jamban. Bila acak kali pergi jamban tu aku malu ke Tuhan. Orang lain acak kali pergi ke masjid. Kita acak kali masuk jamban, tubik, masuk tubik. Apa tu? Kerana nak buah kita makan banyak. Kemudian barang yang ada dalam jumlah ini, jumlah makan banyak ni, daripada menuntut dunia. Jenis gemar makan banyak ni, orang gemar kepada dunia dan loba kepada manusia. Begitu juga orang suka makan banyak, dia suka sayang dengan manusia ramai dan menghilangkan waktu dengan sebab banyak makan. Dengan sebab banyak makan, banyak hilang masa. Sedangkan masa sangat berharga. Berharga ke tak berharga, tengok Tuhan kata wal-as, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sesungguhnya berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang mukmin, wa amilus salihat, dan yang melakukan amal saleh. Masa mana nak buat amal saleh? Ada duduk dengan makan.
Sekali makan pula masa tu ke Allah berminit-minit. Kadang-kadang berjam-jam pula. Sudah makan berbuah pula, berjam lebih pula. Mana amalan solat kita? Ada selalu dah. Itu tempat rugi dah. Oleh yang demikian, dah style lah ni style baru. Style moden. Sebelum makan tengok pukul gambar tak boleh Facebook dah. Atau dari makan pun cuma nak tahu belakang dah. Oh dia makan sini dia tahu mana. Ni tengok dah tubik tabel Facebook ni. Tubik lagi dah sampai sekarang dah. Islam ajar kita sebelum makan baca doa, pasak akad tada, pakat tada tadi, pakat baca ramah-ramah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan dengan tangan kanan Nabi suruh, jangan tangan kiri. Lepas tu sudah makan suruh baca doa pula. Orang lain dah nak makan, nanti nak ambil gambar dah. Serah, tak. Okey, boleh makan. Doa terbaca buku gambar aja. Pagi tahu sesuatu tengok Allah sedapnya jadi makan tak ajak aku puasa menata sungguh. Menata dah nak. Saya saja pak makan tak ajak jadi baik kita susu makan menyakit hati orang kita mampu pergi makan tempat sedap, sia ada gambar-gambar menyebabkan orang tak mampu terliur. Dia pun nak juga tapi dah tak mampu nak buat. Jadi sedikit sebanyak boleh dosa juga kita ada ayam makanan dalam Facebook. Zaman sekarang ni kan nak buat pahala pun mudah, nak buat dosa pun mudah. Mudah zaman sekarang. Nak buat pahala pun mudah, nak buat dosa pun mudah. Itu zaman canggih. Sebab itulah ulama duk kawal kita ni. Ulama duk kawal kita, duk bimbing hati kita. Kadang-kadang dia second hati kita. Supaya kita ni sentiasa sedar. Kita ni hamba Allah, ada tanggungjawab besar. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hidup untuk makan untuk ibadat. Sebab tu dia dapat makan, kita kena utamakan makan yang berzat, berkat, berzat, lazat, berkat. Itu tiga tu kena biada dah. Kita pun utamakan makanan yang berzat. Lazat tu dia, berzat dulu. Sebab berzat ni dia menambah kesihatan tubuh pada kita. Berzat, lazat dan berkat. Berkat tu nak tu. Sebab berkat ni lah membawa kita kepada ibadat. Makanan yang berkat ialah makanan yang membawa kita beribadat kepada Allah. Pada arti kata lain, kita tidak lupa kepada Allah. Lupalah dan duit yang berkat, duit yang membawa kita ni ibadat kepada Allah. Ada panggil duit berkat atau makanan berkat. Itu berhati-hatilah dah kita nak makan restoran, nak makan kedai. Carilah kedai yang ada berkat. Dua je semaya, menutup aurat, bersih, halal, itu mesti dah halal, suci. Sebab kalau kita masak ke orang tak semaya, tak ada berkat. Dan lagi ditakutinya, kita dengar ada hadis kata orang tak semaya ni dilaknat, dikutu oleh Allah. Bila ada jamuh gapo ni, tiap-tiap benda ada jamuh semua kena laknat belaka, pakat kutu belaka. Maka kita dah makan air basuh, air masak ke orang tak semaya, maka pak kita hati tak berkat. Dan bila tak berkat, maka ibadat jadi lemah selalu dah. Itu bocah-bocah kita lemah. Apa kita lemah nak mengamalkan Islam dalam kehidupan. Apa lemah nak tutup aurat, lemah nak jaga semaya jemaah, lemah nak baca Quran, tak peduli kepada hal ehwal orang Islam, seronok dengan hiburan sukan, seronok dengan nak hibur duit semata-mata, tak ambil kisah dengan orang pakai meski keliling kelalai kita. Inilah puncanya. Kadang-kadang masuk dalam perut kita ni mari melalui tangan-tangan orang tak semaya.
Ini kita kena jaga. Nak makan kedah harus. Tapi kita sebagai pengguna hak kita, kita kena jaga. Sebab dalam tubuh kita ni ada hati. Hati itulah dia berkesan kalau kita makan benar-benar sedemikian. Ke-8 lagi, ke-8 takut barang yang mencapai akan dia. Takut barang yang mencapai akan dia, akan seseorang yang banyak makan ni, daripada gapo barang, daripada pekerja akhirat, dan kepayahan sakaratil maut. Kata Imam Ghazali lagi, dibimbangi juga. Kesan daripada kita makan banyak, terlepas daripada nikmat-nikmat akhirat. Oleh kerana kita sudah mengkecapi nikmat-nikmat dunia yang melampau, akhirnya nikmat yang paling sedap, iaitu nikmat di akhirat gelap, nikmat dalam syurga nanti terlepas daripada kita. Dan dibimbangi juga, tahu-tahu bimbang orang yang makan banyak juga akan menghadapi kepayahan sakaratil maut, mabuk nak mati. Orang yang hidup dalam keseronokan somok-somok, seronok dengan kehidupan, maka dibimbangi dekat nak mati, dia akan menempuhi sakaratil maut. Sakit nak cabut nyawa. Diriwayat di dalam akhbar, yang di dalam hadis, bahawasanya sangat kepayahan mati itu atas qada lazat kehidupan di dalam dunia. Maka barang siapa membanyakkan daripada ini, jadi membanyak kemewahan hidup dunia, dipayahkan baginya daripada itu, daripada sakaratil maut. Orang yang bermewah-mewah dengan kehidupan dunia, lupa akhirat, dekat nak mati, dia akan mengalami ketakutan kematian dan kepedihan roh nak tubik daripada jasad. Ini sengsara yang amat sangat. Di saat-saat kita nak meninggal dunia dan nak menghadapi adab bapa. Dengan berbekalnya amalan yang sedikit, oleh kerana kita alpa dengan kemewahan. Sebab tu kadang-kadang perut kita ni dia jadi mangsa bagi nafsu. Perut ni dia macam bekah gitu. Besar kecil, saiz masing-masing dah. Perut ni bila dah kita makan banyak, dia tak sedar. Bila dah kita isi penuh, dia tak sedar. Kemudian tapi oleh kerana angkara nafsu ni, nafsu nak lagi, sedangkan perut dah tak sedar. Perut kata cukup dah, aku ni penuh dah. Tapi dah nafsu kita, nafsu tak comel, nak tambah lagi, nak isi lagi, menyebabkan perut jadi penat buat kerja. Panggil muaktal lebihah. Supaya kata bila muaktal lebihah, dia jadi kiat lagi dah. Bila kiat dah enjel pun sakit, minyak pun bau sebab nak bawa muaktal lebihah. Kenapa? Kerana tua dia punya tomok, dia isi banyak sangat. Itu kita dah. Jadi perut jadi mangsa bagi nafsu kita. Perut ni ada bahasa juga berkata pada dah aku ni penuh dah muisi. Tapi dah nafsu kita ni kotor, kita nak isi lagi, nak penuh lagi ni. Akhirnya mau tak mau paksa dah perut kita kena menanggung risiko yang berat untuk mengisahkan makanan. Jadi paksa dah perut ni kena kerja lebih waktu. So, begitu juga tangan kaki kita. Tangan kaki kita dia tak boleh buat maksiat. Tangan tak boleh buat maksiat, kaki tak boleh buat maksiat. Tapi nafsu jahat kita nak buat maksiat. Bila nafsu jahat nak buat maksiat, jadi kaki jadi mangsa bagi nafsu, tangan jadi mangsa bagi nafsu. Sebab tu dah akhirat kelak Tuhan sebut dalam Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dua tangan akan jadi saksi di atas apa yang kita buat di dunia dulu. Dua kaki akan jadi saksi di atas apa yang kita buat di dunia dulu. Demo ni tak sedih, demo ni merayu, jangan pergi, jangan ambil, jangan buat. Tapi nafsu jahat kita buat juga.
maka kita dah akan dipersalah di akhirat. Kaki tidak dipersalah, tangan tidak dipersalah, nafsu kita dipersalah di akhirat kelak. Begitu juga mata tak saya tengok benda tak halal dia, telinga tak saya dengar, mulut tak saya kecek, perut tak saya makan benda haram. Tapi nafsu jahat kita buat benda tak halal dia, makan tak halal dia, menyebabkan di akhirat kelak kita akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ilmu ni, ilmu tasawuf nak bagi nafsu kita lah, supaya nafsu kita ni jadi baik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jadi nafsu tu jadi baik. Bila nafsu baik, Allah tangan berjuru, kaki automatik jadi juru, mata automatik jadi juru, muka dia moni ni ju nafsu je. Bila nafsu baik, hak lain automatik baik. Bila nafsu jahat, maka hak lain jadi mangsa kejahatan nafsu belakang. Tidak cukup kita. Inilah benarnya nak bagi hak ni kat Allah perlu kepada masa dan kepada mujahadah. Mujahadah ni. Ilmu ni dia kena ada mujahadah. Ilmu tasawuf ni kita kena serta dengan mujahadatun nafsi, mujahadah, dan kena ada tarbiyah. Apa tarbiyahnya? Kita kena jaga semaya Jumaat, jaga semaya sunat, biada kata zikir-zikir pagi petang, paling kurang zikir lepas semaya, lepas tu baca Quran individu, semaya sunat malam individu. Hanya panggil tarbiyah untuk nak membaikkan nafsu kita. Dan kesembilan sekali, Nabi kata ada kesembilannya, kekurangan pahalanya seseorang pada akhirat. Orang yang banyak makan juga kurang pahala di akhirat. Mana firman Allah Ta'ala, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Artinya telah hilangkan kamu akan baik-baik kamu, yakni lazat kamu di dalam hidup di dalam dunia, dan bersedap-sedap kamu dengan dia. Maka bahawasanya dengan qadar pada yang mengambil daripada lazat dunia, kurang bagimu daripada lazat akhirat. Orang yang kejar dunia lalu menghimpun dunia banyak-banyak, akhirnya dia tertinggal untuk buat amalan-amalan akhirat. Bila dia kembali menemui Allah, maka dia tak dapat apa kecuali apa dia buat je. Sebab dunia ni dah ada akhirat. Dunia kita sekarang ni kebun bagi akhirat. Apa yang kita tanam, itulah kita akan kutip di akhirat kelak. Dan dunia ni kalau kita tanam perkara baik, kita akan kutip pahala di akhirat. Atas dunia kalau kita tanam maksiat, maka di akhirat kita akan kutip dosa di akhirat kelak. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kita tanam pohon dokon, kita akan kutip buah dokon. Begitulah kalau kita tanam pohon durian, kita akan kutip buah durian. Begitulah umpama kita buat perkara baik, kita akan kutip pahala di akhirat. Sebaliknya kalau kita tanam maksiat terhadap Allah, maka dosalah kita akan kutip di akhirat kelak. Maka orang yang mengejar dunia banyak-banyak sampai ke terlupa di akhirat, maka dia tak ada pahala kecuali apa dia buat tu je. Subhanallah. Kadang-kadang nafsu ni tak cukup dengan sikit. Banyak tu builah banyak. Sebab kita duk minta nak banyak doa lagi, buat semayajak lagi, kadang-kadang minta azimah nak wilari menega. Bila nak banyak tu banyak. Bila tak banyak, kita pula jadi kurang ibadah. Masa dunia sikit hari tu ibadat banyak. Bila Tuhan tambah dunia banyak, kita pula pergi kurang ibadat. Ini tak ada kita dengan Allah selaku hamba Allah. Subhanallah. Kadang-kadang kita ni ada cari banyak-banyak ni bukanlah kerana benda tak ada pun. Kadang-kadang nafsu, lebih pada nafsu. Nafsu suka nak banyak, nafsu suka banyak-banyak. Itu panggil nafsu. Yang kita duk cari banyak-banyak bukanlah kerana tak ada sihat pun. Kadang-kadang kita duk cari banyak-banyak walaha. Mak atas rumah tak habis nak makan dah. Mak dari simpan naik akaun pun lagi-lagi tak habis nak makan dah.
Tapi kesungguhan kita mencari juga seolah tak ada sihabut dalam tangan. Siapa ke jumpa kita membelakangi. Kadang-kadang hak fardu pun kita tinggal. Kadang-kadang nak mengaji ilmu fardu ain pun kita tak ada masa. Subhanallah. Itu nafsu belakang. Kita meniaga sehari boleh 3,000. Allah seronoknya kita. Modal 2,000, bersih 1,000. Seronok kita boleh 3,000. Allah, puas hati kita. Kemudian kita tak sedar. Dan kadang-kadang bila seronok boleh 3,000, malaikat mari bisik dengan kita, tapi kita tak dengar bisikan malaikat. Malaikat kata, wahai Tuhan, umur Tuhan ada 3 hari lagi dah. Tuhan ada seronok dengan 3,000 ringgit. Tuhan tak kenal lagi Tuhan. Tuhan banyak dosa tak bertaubat lagi. Tuhan sedikit pahala untuk pelik menghadap Allah. Tuhan ada seronok dengan 3,000. Kita seronok dengan unta 3,000. Atas rumah ada 30,000. Dalam bank 300,000. Tapi kita seronok boleh 3,000 hari ni. Laku ni. Malaikat kata, Tuhan, umur Tuhan 3 hari lagi ada nak mati. Kita tak khabar lagi. Sedangkan kita dengan Tuhan tak kenal lagi. Ibadah tergelar timbul, tergelar timbul, tergelar timbul. Dosa lepas-lepas dah kita dihimpun tak habis lagi. Sampai masa hari ketiga, matilah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ayat sama dah kita. Walaupun di kalangan orang-orang kita tak ada seorang pun yang gelik mengadu kita. Allah, aku menyesal dulu. Aku menyesal dulu. Takwa amal tak ada. Sungguh pun orang kita tak gelik ayat gitu. Allah Ta'ala ayat dah kita. Betapa ramanya setelah mati menyesal nak minta klik semula ke alam dunia. Dari surah Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami tengok dah azab-azab Engkau. Kami dengar dah azab-azab Engkau. Farji'na, kembalilah kami ke alam dunia. Na'mal salihah, kami nak buat amal salih dah. Inna muqinun, kami yakin di akhirat ni ada. Allah Ta'ala cerita kepada kita betapa ramanya manusia-manusia yang setelah mati dia menyesal di atas kekurangan amal salih. Lalu dia bermohon kepada Allah untuk kembali semula ke alam dunia untuk buat amal salih sebanyak-banyaknya. Tapi Tuhan kata tak ada dah. Bukan dia suruh naik banyak lagi. Farji'na an a'mal salihan fima taraktuna. Aku nak amal salih, aku tinggal dulu. Itu Tuhan sebut dah kita dalam Quran. Betapa ramanya manusia yang menyesal setelah mati. Itu bisa daripada tadi lah. Bila kita ada kali dengan nafsu syahwat, tak cukup dengan yang sedikit, tak puas dengan yang banyak, membelakangi akhirat, membelakangi hak Allah, membelakangi hak manusia. Akhirnya kita klik ke akhirat, sikit je bekal yang kita nak makan. Kita nak tinggal Allah, kita cari banyak. Ibadat dia kita nak makan di akhirat. Ada properti ni nak makan tak dunia. Itu pandai-pandailah kita timbang dengan penuh bijaksana. Kerana inilah makna bahawasanya Azza wa Jalla melentangkan dunia atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kadang kita sambung pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin.